Kita telah menghampiri di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, sembahyang kita, bacaan Quran kita, doa kita, selawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin memperkatakan tentang hidup ini yang diasaskan oleh baginda Nabi sebagai suatu perkongsian. Hidup yang diasaskan oleh Islam tidak boleh hidup seorang diri. Sebab itu alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berada dalam jamaah. Masjid yang satu ini dikongsi satu karya. Bukan milik Azhar, bukan milik Majlis Agama, bukan milik orang Melayu, bukan milik orang Pulau Pinang. Masjid ini adalah milik Allah yang dikongsi oleh semua siapa sahaja yang bernama Muslim, layak dan berhak untuk solat di dalamnya. Kaabah yang satu dikongsi oleh jutaan manusia setiap kali datang. Bukan milik Arab Saudi, bukan milik orang Arab, bukan milik orang putih, orang merah, tetapi siapapun dia, warna kulit apapun dia, hitamkah kulitnya, putihkah kulitnya, berbahasa Arabkah dia, berbahasa Urdukah dia, berbahasa Melayu, Jawa atau apa bahasa pun, apabila dia mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia berhak untuk menguncup Ka'batullah, dia berhak untuk tawaf di Baitullah. Kita berkongsi satu Kaabah. Kenapa kita jadi sombong? Kenapa seharusnya kita menjadi bongkak? Jadilah seperti mana Adam alaihi salam bila melakukan kesilapan memakan buah khuldi. Apa kata baginda Nabi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami buat silap, mengaku kesilapan kami, buat zalim diri kami. Kalau Kau tak ampunkan kami, kami jadi orang yang rugi, ya Allah. Itu ungkapan Adam bila melakukan kesilapan. Tapi apa ungkapan Iblis bila melakukan kesilapan tidak sujud kepada Adam? Usjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Yang tidak mau sujud adalah Iblis. Apakah Iblis menyedari dia salah kerana tidak sujud kepada Adam? Ya, dia tahu dia buat salah. Ini arahan Tuhan, arahan Allah. Tetapi sikapnya tidak ada sikap tawadhu. Dia mengatakan aba wastakbara. Asjudu liman khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku nak sujud kepada orang yang dicipta daripada tanah. Sombong, buat salah, sombong. Itu sifat Iblis. Jangan ada pada sifat manusia. Sifat manusia yang diajar oleh baginda Adam alaihi salam, buat salah, mengaku silap, minta maaf. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kita berkongsi, jangan sombong. Kita berkongsi bumi yang satu. Biarpun kita berada di Malaysia, sahabat kita di Indonesia, sahabat kita di Bangladesh, sahabat kita di India, sahabat kita di Kamboja, sahabat kita di Afrika, di manapun kita berada, dari mana negara pun kita berasal, tetapi kita tetap berada di bumi yang sama. Jangan sombong. Kita berkongsi bumi yang sama, kita berkongsi matahari yang sama.
Kita berkongsi bulan yang satu, bulan yang sama. Sebab itu amat menyedihkan apabila kita tidak tahu erti perkongsian. Maka Allah, bahkan Nabi SAW mengatakan, Yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Orang yang tahu bersama, orang tahu berkongsi, ini nama jamaah. Asbab perkongsian, sembahyang yang dapat satu pahala jadi 27. Asbab kita sembahyang berjemaah, kita berkongsi tempat sujud, kita berkongsi bumbung masjid, kita berkongsi tempat yang sama, satu pahala digandakan jadi 27. Nampak? Allah suka orang yang erti berkongsi. Sebab itu baginda Nabi SAW mengajar kita, kalau tak ada sangat, dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata, wa anfiqu fi sabilillah alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra, alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra, orang yang menderma, orang yang menyumbang ketika senang dan susah. Senang pun dia berkongsi, susah pun dia berkongsi. Kalau hanya ada sebiji kurma di tangan, dia tak makan seorang. Kalau ada kawan di sebelah tidak ada kurma, maka baginda kata, ittaqinna walau bisyakil tamr. Takutlah kamu akan neraka walau dengan seulas kurma. Kurma yang sebiji dipotong dua, diulas, dikoyak, sebahagian diberikan kepada kawan, sebahagian dimakan. Sampai begitu baginda mengajar kita erti perkongsian. Allah, tiba-tiba kita mai keakuan. Kita mai keakuan. Dalam bahasa Arabnya ananiyah. Kata asalnya ana tu saya, aku. Tapi bila jadi keakuan, ananiyah, sifat yang ditolak oleh agama, sifat keakuan. Bayang seorang-seorang pun kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami minta tolong. Seorang kami, pasal patutnya saya lah, tetapi guna kami, pasal kita minta untuk semua. Sembahyang Jumaat tidak sah solat Jumaat kalau khutbahnya tidak membaca Allahumma qinil muslimin wal muslimat. Tak sah. Ditolak solat Jumaat itu, walaupun yang datang jadi imamnya mufti, walaupun yang datangnya hafiz Quran, tetapi tidak membaca satu saja doa kepada seluruh orang Islam, lelaki dan perempuan. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat. Kalau dia baca Allahumma ghfiril maliziyin wal maliziyat, batal. Ampunlah dosa orang Malaysia, lelaki dan perempuan, batal. Tak boleh baca doa ampunlah dosa orang Malaysia. Orang Bangla tak payah. Batal solat Jumaat. Kerana dia wajib membaca ampunkanlah dosa seluruh muslimin dan muslimat. Perkongsian dalam doa indah Islami, indah. Waktu saya keluar tabligh di Mesir dulu, masa saya baru ni saya pergi Mesir sekali lagi selepas 27 tahun. Balik Malaysia 27 tahun. Nak pi tak jadi, nak pi tak jadi, nak pi tak jadi. Bila tak rancang baru jadi. Alhamdulillah, saya teringatlah bila duduk di Mesir dulu keluar tabligh. Masya Allah, makan satu talam sama dengan orang Afrika, dengan orang Bosnia, dengan orang China, dengan orang Arab. Satu talam. Hari itu kena giliran orang Malaysia masak. Kami masak nasi gulai. Bosnia pun makan gulai, Afrika pun makan gulai. Berkongsi satu talam.
masuk tangan macam-macam color. Tangan dekat talam tu macam-macam color. Bosnia color lain, Melayu color lain, Afrika color lain, Arab color lain. Masya Allah, indahnya perkongsian. Jadi janganlah kita sombong. Jangan kita kata ini hak aku, ini adalah milik Allah Ta'ala. Kita hidup dengan penuh perkongsian. Sebab itu baginda Nabi SAW mengajar kita supaya jangan dok berasa duit ni duit kita. Duit ni adalah untuk Allah dan Rasul, untuk anak kita, untuk isteri kita. Kita berkongsi. Kita cari duit nak makan seorang tak? Kita tak boleh makan seorang. Islam mengajar kita untuk makan beramai-ramai, terutama untuk keluarga kita, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita, untuk kaum kerabat kita, untuk jiran tetangga, untuk masyarakat. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Sedekah dalam keadaan senang atau susah. Jangan duk kira bila susah tak sedekah. Salah. Sedekah ini tak kira senang atau susah. Sebab kalau siapa sedekah, harta dia tak kurang. Siapa kata? Nabi cakap, ma naqasat sadaqatun min mal. Hadis sahih. Tidak mengurangkan sedekah, tidak mengurangkan sedikit pun daripada harta. Tak syak kita bawa RM30, kita bubuh dalam tabung kat belakang tu RM10, bukan duit kita tinggal RM20 dah. Itu teori kapitalis, ekonomi kapitalis. Dia kira capital. Tetapi Islam mengira barakah. Sebab itu bila ditanya kepada seorang petani jagung contohnya, kenapa jagung dia yang cantik, benih yang cantik itu dikongsi bersama dengan petani-petani di sekeliling? Jawapannya, dengan angin yang datang, dengan debunga yang diterbangkan, kalau jagung dapat tak elok, dia akan kesan kepada ladang itu juga. Maka oleh itu, kita kena sebarkan yang positif, barulah kita akan dapat yang positif. Kalau kita nafkahkan RM10, maka dia akan berkembang. Itu yang disebut az-zakah. An-nam makna dia yang berkembang. Nabi sebut, siapa yang sedekah, sedekah itu 3 bulan hartanya. Maka yang susah itu kerana dia tak sedekah. Sedekah walaupun RM1, walaupun sedikit. Aku tak ada apa, ada 2 kupang, sekupang masuk dalam tabung. Sekupang ke 2 kupang ke, Allah Ta'ala bukan kira sekupang ke 2 kupang. Allah Ta'ala kira kita sedekah. Yakin dan percaya Allah akan datangkan balik ke kita. Allah akan bagi balik ke kita, tak di dunia, di akhirat, tapi tetap Allah akan berikan balasan. Maka oleh itu, sedekahlah sebahagian daripada harta kita, lagu senang atau susah. Jangan kita jadi anania, bersifat keakuan. Saya bila duduk, bila pergi sampai ke Dubai, sebelum ke Yaman, sebelum ke Afrika, sebelum ke negara miskin, kita pergi ke negara yang kaya raya. Singgah di negara yang kaya raya, yang kapai layak parking bawah rumah, yang kereta cokira macam dengan kereta Proton dengan jari. Kaya. Dia kata Arab makan sekok kambing 6 orang. Kita makan sekok kambing 50 orang. Sama dengan tulang-tulang pun dia nak bakar. Ujungnya tak ada duit, kita makan sekok kambing 50 orang. Cerita buat kenduri 2 ekor kambing, panggil 100 orang. Terapa mai 150 kambing. Kambing golek tu awal lagi habis. Kaya. Tapi
kaya mereka tidak erti dikongsi. Saya baru dapat surat daripada kawan-kawan di gerakan Islam di Sudan tentang apa yang berlaku, kerjasama yang dilakukan oleh Imarat, iaitu UAE, yang Dubai salah satu di dalam negerinya, Abu Dhabi, Sharjah dan sebagainya, berperanan menghancurkan negara Islam Sudan. Di sana budak-budak kebuluran, orang sana miskin bapa kedana, susah melarat. Saya pergi ke Mesir itu kerana urusan kemanusiaan. Jadi singgah di Dubai kerana abang saya ada pejabat di sana, bolehlah dia anak makan main ambil dan sebagainya, taklah keluar duit. Tapi kita nak cerita ni, kita tengok kaya, tetapi mereka mendirikan kekayaan di atas kebuluran orang, membina kekayaan di atas kesusahan. Sama bahasa tapi tak sama warna kulit mungkin. Apa yang berlaku? Mereka sedikit pun tidak rasa bahawa mereka sedang berkongsi Allah yang sama. Tuan-tuan muslim-muslimat rahimahullah, sedih bila melihat keadaan begini. Arab yang kaya-kaya membiarkan umat Islam di Palestin kebuluran, membiarkan anak-anak nak makan pun tak ada, sedangkan mereka kaya sampai terlebih makan. Termasuk juga kita kadang-kadang makan, ya Allah, buka puasa ni kita telah menjadi budaya yang sebati dah lama sangat. Bila buka puasa ni pakat nak buat kenduri bagus lah, tapi sampai melebih-lebih sangat. Membuang makanan di bulan puasa ni terlalu banyak. Tapi tiba-tiba kawan kita di sana, di Palestin contohnya, di Yaman contohnya, sedang kebuluran, tidak cukup makan. Jadi itu ingatlah, kita sedang berkongsi. Alhamdulillah, saya pun kali kedua datang ke Masjid Baru ni. Rasa je lah berkongsi, rasa ikon. Berkongsi masjid dengan tuan-tuan. Alhamdulillah. Kami baru ni Majlis Agama meluluskan 14 juta pembelian tanah bukan Islam. Kita tak usah cakap banyak, kita buat kerja banyak. Kita duk cakap, kita sesama Muslim ni tak usah cakap banyak, buat kerja, action. Jangan duk kira duk cakap yang lebih. Maka masjid di Bengkuang yang juga sedang dalam pembinaan, Bengkuang TT, ya, di Bengkuang, bukan Bengkuang Dam, Bengkuang TT, tapak dah ada dan akan dibina masjid. Tapi dia macam itulah, tapak tu dia akan kecil, dan kemudian kalau kita tak beli tapak tanah sebelah tu yang dimiliki oleh orang bukan Islam, esok naik taman ke apa, dia akan menyusahkan, dia akan menyebabkan kita terpekung dan sebagainya. Maka kita melihat ada keperluan untuk kita beli. Kita dah buat tulisan, dah lulus mesyuarat, perlu 14 juta untuk beli tanah itu dengan nilai semasa. Alhamdulillah. Jadi bila kita beli, tapi kerana kita beli dengan duit zakat, kita beli dengan duit zakat, maka tanah itu tak boleh buat masjid. Duit zakat tak boleh guna untuk buat masjid, dia kena buat untuk asdah. Jadi dia kena buat rumah orang miskin, dia kena buat sekolah, gitu. Contoh, tuan-tuan nak buat sekolah,
Ni jangan kata saya abang pula. Ni cara nak minta duit, minta untuk buat sekolah agama rakyat. Contohnya surau yang lama nak buat sekolah, maka gunalah duit zakat, mohon duit zakat untuk bina sekolah, sebab asnaf fi sabilillah. Boleh mohon, tapi kena siaplah dengan tahap kerja yang smart, dengan elok dan sebagainya. Kita berkongsi, duit zakat tu kita kongsi. Bukan duit malih agama, duit perkongsian umat Islam yang hanya kami ni sebagai pemegang amanah untuk mengurusnya mengikut syarak. Apa-apa kita kena masuk ke fatwa untuk pastikan agama tidak dimudah-mudahkan ikut kepala otak, tak boleh, dia mesti berdasarkan syariat. Maka boleh, kita akan cari macam mana jalan untuk kita menuju. Satu kes tanah kubur, tapi nama orang bukan Islam. Tanah tu nama orang bukan Islam. Lawan di mahkamah memang confirm kalah. Nak menang macam mana tanah dia? Hampa pergi kuburkan di tanah dia. Tapi kubur tu kubur lama. Sudah tentu dulu sebelum dia beli, tanah tu sudah diwakaf tapi tak tukar nama. Anak cucu cicit bukan kira apa, dia kira duit lah. Dia jual lah, dah nama tak tukar. Paraik akhirnya jual dekat orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak salah, dia orang Islam jual, dia beli je lah. Dia pun bukan duduk sini, duduk mana halak, tak tahu kata ada kubur, beli. Dia kira tanah Pulau Pinang, bukan seberang pulau, nama pun Pulau Mutiara, kaki RM1,000 punya harga. Bila ada kubur, kita sebagai orang agama, kita tahu dalam hukum bahawa tanah yang ada kubur melebihi uruf, melebihi kebiasaan, merujuk kepada tanah wakaf. Kalau ada dua kubur, kita tak kata wakaf, mungkin tuan punya tanah tu kubur dia. Tapi bila sampai beratus ni, sudah tentu dia adalah wakaf. Maka dia panggil wakaf bil fi'li. Wakaf dengan keadaan merujuk itu, maka wakaf. Keadaan merujuk dia kepada wakaf. Maka kita kena kata itu tanah wakaf. Kita kata, tapi undang-undang kata bukan kita punya. Alhamdulillah, Ketua Menteri pergi jumpa tuan tanah, kata kepada tuan tanah, tanah ni bagi je lah kat orang Islam, kerajaan negeri ganti tanah untuk hang. Hang ambil tanah lain. Ni dah ada kubur, hang nak buat bangunan pun nak kena buat pemindahan kubur lah, apalah semua. Hang nak jual pun, orang bukan nak beli tanah kubur. Lah ni ambil tanah lain. Kerajaan negeri sediakan satu tanah lain untuk ambil buat. Tapi tak, kerajaan negeri pun nak bagi kat pulau tak boleh lah, maka sedia di belah selatan. Dia tak maulah, dia kata kutub selatan, saya Pulau Mutiara, sana Pulau Tembaga. Dia tolak tawaran. Maka keputusan kita terpaksa menembus. Kita tebus, bayar, tak apa, kita tebus lah. Daripada kita lawan di mahkamah, kita tahu dah kita akan kalah, sebab bukan nama kita, dan kita tak boleh nak buktikan pun sebab kubur lama. Semua dokumen pun tak ada, surat ke apa ke kata wakaf dah pun tak ada. Tapi kita yakin dia wakaf, maka kita kena tebus, kita kena bayar ganti rugi. Tak apa, kita sanggup sebab kita berkongsi. Berkongsi hukum, berkongsi tanggungjawab, berkongsi amanah. Segengkai pun kita tidak akan lepaskan.
Tak apa, duit kita cari. Umat Islam ramai, sana RM10, sana RM11, sana RM1, sana RM10. Kita ada duit, kita beli. Tak ada masalah. Tuan-tuan muslim-muslimat rahimahullah, sajalah saya cerita sikit kepada tuan-tuan sekalian ramai, kerana saya sebagai ahli tuan kuasa aset majlis agama, sebulan sekali tengok bertimbun kes-kes aset balik agama, tanah, rumah, kedai, kaya. Tengok aset kaya dengan masalah. Kaya, tanah, rumah, kaya apa? Pening. Yang ni orang duduk tak orang bayar sewa. Yang ni duduk orang bukan Islam duduk. Apa ya? Tapi tak apalah. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan duduk sini elok. Masjid pun elok dah. Berkongsi, jangan berkelahi, jangan bergaduh. Hiduplah dengan penuh harmoni. Tak payahlah kita sombong. Siapa pun kita ada kelemahan. Ya, jadi macam-macam pula keindahan yang ada di sini, pelbagai bangsa dan sebagainya. Maka hiduplah keadaan bersatu padu, hiduplah keadaan harmoni. Ada juga orang sini dah jumpa saya telefon, dia nak tolong imarah masjid, tapi saya ni tak dalam merah, saya ni bukan warga negara. Adalah saya jumpa lah, dan saya pun dia pun telefon sebagainya. Dia kata majlis agama memang tetapkan bahawa yang nak jadi AJK masjid, tuan kuasa masjid adalah warga negara Malaysia. Bukan maknanya masjid ni milik negara Malaysia, tetapi milik umat Islam. Cuma yang mengurusnya itu adalah warga negara yang tanggungjawab. Tanggungjawab itu biar warga negara yang bertanggungjawab. Macam mana dia nak urus keuangan, macam mana sebagainya. So tak apalah abang, Allah bagi cara abang untuk jaga. Untuk jaga cara lain. Bagi orang yang warga negara untuk jaga masjid, cara warga negara. Hak yang bukan warga negara, jaga kebersihan masjid, datang berimarah, dan kita mengimarahkan masjid, jaga keadaan tanah masjid, jaga kebersihan sekeliling masjid sebagainya. Jadi tak payahlah kata nak kami pun tak mau main, tak apa, bagi orang warga negara Malaysia je lah, tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Itu nasihat saya lah, saya jumpa adalah jadi saya nak abang tu supaya yang bukan warga negara yang ada malam ini, anda memang tidak boleh jadi AJK masjid, tetapi anda tetap ada peranan untuk menjaga masjid ini kerana kita sedang berkongsi masjid yang sama. Datang cari rezeki kat sini, sama-sama kita hidup dalam keadaan harmoni, insyaAllah. Itu sahaja tazkirah saya pada malam ini. Apa yang baik kepada Allah SWT, apa yang baik dan mohon ampun dengan Allah Ta'ala. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.